أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi memberi kita nikmat nyawa dan nafas, masih lagi memberikan kita nikmat kesihatan yang baik, dan alhamdulillah hingga pada saat ini kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini untuk kita bersama-sama mengikuti pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullahu taala. Insya-Allah kita akan menyambung siri yang ke-19 sambungan daripada bab cara-cara meninggalkan maksiat, iaitu pada pelajaran yang keempat, bab menjaga perut, insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita bersama mulakan dengan bacaan doa, mudah-mudahan kita diberi kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم آمين. اللهم ارزقنا هداية للصواب وصدقا في القول وإخلاصا في النيات والأعمال. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan buat sedikit revision ataupun ulang kaji daripada pengajian kita yang lepas, iaitu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Secara ringkas, Imam Ghazali rahimahullah telah menyusun dua tajuk besar berkenaan dengan kaedah kita nak meraih hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu di dalam kitab, nama kitab ini dinamakan sebagai Bidayatul Hidayah, permulaan bagi hidayah. Bermaksud hidayah itu juga selain kita mengharapkan kita mendapat hidayah daripada Allah, maka kita kena buat persediaan dengan dua cara yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Pertama, melakukan ketaatan kepada Allah, dan yang kedua dengan cara meninggalkan maksiat. Maka mudah-mudahan menjadi sebagai pembuka jalan kita menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Jadi sebab itu yang kita bicarakan dalam kitab Bidayatul Hidayah ni daripada awal dahulu, daripada bab bangun daripada tidur, bab bersuci, bab adab-adab melakukan ketaatan, dan kita masuk pada bab ataupun tajuk besar yang kedua, iaitu cara-cara meninggalkan maksiat. Jadi kalau kita lihat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada 7 perkara yang wajib kita jaga dalam kita nak meninggalkan maksiat. Dalam arti kata, bila kita meninggalkan maksiat, sebenarnya kita melakukan perbuatan taqarrub ila Allah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita menjaga diri kita daripada maksiat, walaupun kita nampak seolah-olah kita tak buat taat pun, tetapi itulah sebagai suatu ketaatan yang besar dalam setiap kehidupan kita ini, setiap saat. Antara perkara yang walaupun kita tak banyak buat ketaatan seperti sembahyang sunat, mengaji dan sebagainya, tetapi ada satu ibadah yang kita hanya perlu tahan hawa nafsu, mencegah anggota kita, mencegah diri kita daripada maksiat, maka itu juga merupakan ibadah yang besar. 7 anggota yang kita kena jaga, yang digaris pandukan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ini sama seperti disebut oleh Syekh Abdul Qadir Mandiri dalam kitab Penawar Bagi Hati. Jadi sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya yang pertama, menjaga mata kita. Kerana setiap anggota ini, kata ulama, merupakan pintu-pintu yang membawa
kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka Allah. Anggota mata kita, yang pertama menjaga kedua mata, yang kedua menjaga kedua telinga, ya. Kemudian menjaga lidah, yang ketiga, ni yang panjang perbahasan yang lepas. Ada 8 perkara yang kita jaga, yang mesti kita jaga tentang lidah kita. Dan yang keempat, yang ini kita nak bincangkan malam ni insya-Allah, ya, dengan masa yang Allah Taala izinkan, iaitu berkenaan dengan menjaga perut. Perut ni pun masuk dalam anggota, ya, kerana perut ini adalah punca berlakunya maksiat. Kalau kita fikir boleh ke perut jadi punca berlakunya maksiat, jawapannya ya, kerana di situlah punca, ya, darah daging kita. Punca makanan yang kita makan, ya, itulah yang akan membentuk jiwa dan peribadi. Sebab itu ulama-ulama terdahulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cukup-cukup menjaga makanan, menjaga, ya, apa yang mereka makan, sehingga kita lihat di dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga antaranya sahabat Nabi yang, ya, Nabi sangat kasihi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang begitu menjiwai sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi ataupun bila mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nak makan, maka akan bertanya Sayyidina Abu Bakar, ya, kepada hambanya, daripada mana kamu dapat makanan ini? Ya, ditanya asalnya. Jadi kita lihat pada hari ini, ya, maknanya kita nak mengambil sikap itu, kita kena berhati-hati dalam memilih makanan ataupun rezeki yang kita dapat. Baik. Jadi kita masuk kepada yang keempat, bab menjaga perut, ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Maka hendaklah engkau memelihara perutmu daripada makanan yang haram. Ya. Maka hendaklah kamu memelihara perutmu daripada makanan yang haram. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Kalau kita lihat makanan yang haram ini, ya, menjadi makanan yang halal ini menjadi suatu kewajipan. Ya, menjadi suatu kewajipan untuk kita cari, kerana berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, talabul halal, menuntut perkara yang halal itu faridatun ala kulli muslim, menjadi suatu faridah, kewajipan, ya, bagi kulli, setiap muslim. Bahkan dalam hadis riwayat Ibni Mas'ud disebutkan, ya, talabu kasbil halal, menuntut, ya, ataupun mencari kerja atau usaha yang halal itu faridatun ba'dal faridah, merupakan kewajipan daripada kewajipan kita yang lain. Ya, kita ada kewajipan ibadah kepada Allah, ya, hablum minallah, dan kewajipan hablum minan nas. Kita cari rezeki untuk anak kita, untuk isteri kita, untuk keluarga kita. Maka kita kena mencari, ya, rezeki yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, semampunya diusahakan dengan jalan yang halal. Maka hendaklah engkau memelihara perutmu daripada memakan makanan yang haram. Kena pelihara. Jadi macam mana nak pelihara daripada mengambil yang haram? Maka Imam Ghazali telah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah menyatakan di sini berdasarkan daripada hadis, ya, iaitu berusaha untuk mencari makanan yang halal. Maka jangan peliharalah perutmu daripada memakan yang haram atau yang syubhah, dan berusahalah untuk mencari makanan yang halal. Sebab sebenarnya mencari rezeki yang halal itu ataupun mencari nafkah yang halal itu merupakan jihad fi sabilillah. Sebab itu kalau kita lihat dalam mafhum hadis, ya, seorang lelaki yang keluar mencari rezeki, tak kiralah, ya, kalau hari ini kita tengok suami isteri keluar cari rezeki, kan, suami isteri keluar cari rezeki, isteri pun dah ada yang bekerja, dan kalau kita lihat kedua-duanya saling menampung, yang mana bila mana mereka pulang ke rumah dalam keadaan mereka penat, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampunkan dosanya. Ghufiralahu, diampunkan dosanya. Maknanya suami yang kerja cari rezeki halal, isteri yang kerja cari rezeki halal. Sebab itu jangan kita main-main bahawa rezeki yang halal ini bukan
kita hanya sekadar beri anak isteri kita makan yang baik sahaja, tetapi mendapat keampunan daripada Allah. Yang ni kita nak. Walaupun kita kerja tu mungkin masanya agak panjang, mungkin mengeluarkan tenaga yang banyak, ataupun ada sebahagian kita yang mungkin kerjanya hanya 2-3 jam sahaja, tetapi berusaha memilih dengan cara yang halal, maka inilah yang sangat dituntut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan apabila engkau telah mendapatkan makanan yang halal, maka hendaklah engkau merasa cukup dengan memakannya, dan hendaklah engkau berhenti sebelum kenyang, kerana perut yang kenyang itu akan mengeraskan hati dan menumpulkan akal. Menumpulkan akal kita. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi antaranya ulama menyebutkan bahawa maratibul akli sab'atu, ada 7 tingkatan makan. Maknanya kita makan ni ada 7 martabatnya, ada 7 tingkatannya. Yang pertama iaitu dia makan adalah untuk hidup. Dia makan hanyalah untuk hidup. Contohnya orang yang dia susah, maka dia kena makan. Hukum makan di sini wajib. Dia kena makan. Hatta kalau keadaan darurah sekalipun, terpaksa mengalami yang haram, dia kena makan untuk menyelamatkan nyawa dia. Ni kita kena faham ni. Jadi martabat pertama makan tu wajib dia makan. Wajib dia makan untuk dia hidup. Jadi tak boleh anggota tubuh kita ni kita biar sampai sakit, sampai mati dan sebagainya. Tidak boleh. Yang kedua, ayyazida ala dhalik, iaitu dia menambah ke atasnya, dengan kadar supaya dia mendapat kekuatan, ala adail faraid, supaya dia dapat kekuatan melaksanakan kewajipan-kewajipan dia, seperti mana sembahyang contoh. Kalau dia tak makan, dia tak boleh sembahyang, maka dia kena makan. Dia kena makan. Untuk melaksanakan perkara-perkara wajib. Dia kena makan sebab dia nak kerja. Jadi hukum makan di situ hukumnya adalah wajib. Jadi makan ni pun dia punya hukum dia. Wajib. Ada hukum taklifi. Hukum taklifi ada 5 kan. Kalau kita mengaji usul fiqh, pertama hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Ketiga hukumnya mubah, harus. Keempat makruh, dan yang kelima haram pula dia makan. Kita tengok kategori yang pertama tadi, makan untuk hidup, hukumnya wajib. Dia jangan siksa diri. Sebab tu kalau kita mogok, contohnya mogok lapar kan, tak kira lah protes ke sebagainya, wajib juga kita makan untuk kita menyelamatkannya nyawa. Yang kedua, wajib makan untuk menunaikan kefarduan, kewajipan kita. Jangan sampai kita sakit sebab tak makan. Sebab kita ada tanggungjawab besar, nak cari nafkah keluarga dan sebagainya, maka wajib kita makan. Dan wajib kita makan itu sekadar apa? Sekadar 2 kali sehari. Seperti mana kita makan puasa kan. Kalau boleh sekali, boleh tahan, alhamdulillah. Maknanya 2 kali ni yang 2 kali yang ringan, yang mudah. Seperti mana seseorang yang bersahur dan juga seseorang yang makan berbuka puasa. Seperti itu. Maknanya makanan yang menguatkan dia untuk dia ibadah. Jadi kalau dapat makan untuk ibadah ni, Masya Allah, sangat bagus. Yang ketiga, iaitu dia makan untuk dia mendapat kekuatan melakukan ibadah sunnah. Ni kategori yang ketiga. Jadi kalau dia makan, contohnya dia habis sembahyang fardu, dia lapar. Dia makan untuk apa? Untuk dia boleh lama baca Quran, untuk dia lama boleh berzikir. Tapi di sini bukan bermaksud makan dengan banyak, tidak. Maksudnya makan, paling kurang makan itu memberi tenaga. Sebab itulah kalau kita tengok ulama-ulama tasawuf, orang-orang sufi di zaman dulu, bila mana malam mereka nak menyengkang mata, mereka akan makan kacang dan minum kopi. Bukan macam kita. Kita bukan makan kacang. Kita makan nasi. Makan nasi goreng, paprik, pataya. Sebab itu tidak menambahkan ibadah sunnah. Tetapi melemahkan lagi kita untuk ibadah. Makanan yang mudah-mudah saja.
Mungkin malam kita boleh makan kerepek dan sebagainya contoh. Dan mereka minum kopi. Kacang dan kopi. Untuk menyengkang mata mereka. Untuk apa? Untuk bangun malam. Ini masya-Allah usaha ulama. Jadi kita pun kalau nak bangun malam, kita usahalah. Kalau kita rasa lapar, kita makan roti mungkin sekeping. Jadi itu sebagai contoh. Hukum makannya apa dia? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi pertama tadi hukum makan yang wajib. Yang kedua hukum makan yang sunnah. Bila mana kita nak menambah tenaga melaksanakan ibadah sunnah. Yang ketiga tadi kita sebut Yang keempat iaitu dia makan ma yuqimu bihi sulbahu lil kasbi wal ilmi, iaitu untuk dia mendirikan tulang belakang dia untuk dia kerja ataupun untuk dia menuntut ilmu. Maknanya dia makan itu untuk kerja contoh dia. Maka hukum di situ makannya adalah dituntut syarak. Di sini makan itu dituntut syarak, dapat pahala dia makan. Boleh jadi hukum dia sunnah, boleh jadi hukum dia harus. Dia ikut kepada keadaan itu. Jadi boleh saja dia makan, dia singgah contohnya kerja, dia balik beli air tepi jalan, hukumnya harus dia makan, tidak menjadi masalah selama mana benda tu halal. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad yang kelima. Yang kelima ni martabat makannya itu harus. Yang kelima ini iaitu dia makan memenuhkan sepertiga perutnya. Kita kena ingat bila kita makan ni kita kena ada niat. Sebab tu ulama-ulama kalau kita tengok dalam mana-mana kitab yang mereka nak mulakan, kita kata hadis contoh dia. Hadis Arba'un Imam Nawawi, hadis kitab Riyadhus Salihin, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah, dimulakan dengan apa? Dengan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi kita nak ambil nak beramal dengan hadis itu, hatta makan pun kita mulakan dengan niat. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita doa. Kita doa ni tidak lain dan tidak bukan untuk meluruskan niat kita. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah untuk kami, fima razaqtana, dengan apa yang kau rezekikan kepada kami, wa qina azaban nar, dan juga lindungilah kami daripada api neraka. Nampak tak cantik Islam tu aja. Makan pun boleh menyebabkan kita terhindar daripada api neraka. Maka bila kita makan dimulai dengan doa dan adab, maka makanan kita itu terarah kepada ibadah. Terarah kepada ibadah. Jadi kalau kita lihat untuk guru kita, alim ulama kita yang mudahlah, ulama kita yang masih hidup, contohnya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Kalau kita lihat cara beliau makan, setiap satu suapan tu beliau akan baca bismillah. Nak makan bismillah, nak minum bismillah, kemudian lepas alhamdulillah, nak makan lagi bismillah, lepas alhamdulillah. Ini untuk guru kita yang masih hidup. Jadi makanan yang dimakan itu berberkah, barakah. Setiap inci suapan itu diiringi dengan doa dan rasa syukur pada Allah atas nikmat yang masuk. Sebab tu bila kita makan dengan adab ini, walaupun sikit, insya-Allah berkah makanan tadi menyebabkan kita kenyang dan diberi kekuatan untuk ibadah. Pelik kan? Kadang-kadang kita ada antara kita mungkin makan, kita tak kenyang. Tapi semangat, himmah untuk ibadah tu tinggi. Ada orang dia makan banyak, tapi himmah ibadah makin sikit. Yang ni kita kalau boleh kena cek balik lah. Maksudnya tujuan makan tu adalah daripada awal. Kita makan itu mesti kita setting awal-awal. Maknanya makan dengan mudah-mudahan makanan tadi menjana tenaga untuk ibadah, maka mendapat pahala sunnah. Jadi yang kelima ini harus, iaitu dia makan memenuhkan sepertiga perutnya. Maknanya sepertiga perut makanan, sepertiga dengan air, sepertiga dengan udara. Tetapi ramai hari ini makan 3/3 makanan saja, tak sempat minum air pun dah kenyang. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Bila mana kita makan, kenyang yang macam mana yang dituntut ni? Ada yang kata berhenti sebelum kenyang, ada yang kata kenyang baru berhenti. Mana satu ni ustaz kita nak pakai ni? Ikut kepada Allahumma salli ala Muhammad, kemampuan kita.
Ada orang yang jenis mungkin badan dia besar, jadi dia perlukan makanan yang agak lebih sedikit, ya, untuk tenaga dia. Dia kalau nak cerita badan macam saya ni mungkin lain lah, ya. Badan kita biasalah, makan ala kadar. Dan mungkin sebagai suatu riadah. Riadah ni bukan masuk sukan, ya. Masuk riadah dan tasawuf ni maksudnya sebagai suatu latihan kerohanian, ya. Kita nak mujahadah, Allah Ta'ala dah fardukan kita puasa, maka di bulan-bulan yang tidak difardukan puasa ini, kita nak latih diri kita, iaitu sering berlapar. Sering berlapar, ya. Kita usaha, kita makan pagi tu jangan sampai tengah hari kenyang je, tidak. Mesti kena ada rasa lapar. Sebab lapar ni akan menajamkan akal. Itu yang kelima tadi, ya, hukumnya harus. Yang keenam adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia menambah lagi lebih daripada yang sepatutnya. Sepatutnya sepertiga saja perutnya sudah memadai. Maknanya kita makan sudah rasa-rasa hampir kenyang, kita berhenti. Cukup dah. Kalau nasi itu mungkin setengah pinggan pun dah cukup. Campur lauk sikit, campur sayur sikit, memadai sebenarnya. Cubalah, kita cuba, ya. Kemudian kalau yang keenam ini dia makan lebih daripada itu, maknanya kalau dia rasa dah kenyang, dia nak lagi, dia tambah kenyang, maka hukum di situ makruh. Ini dikatakan ayyakula ziyadatan ala qadri lebih daripada atas kadar sulus, sepertiga, maknanya 2/3 atau 3/3, maka hukumnya adalah makruh. Wa bihi yahsulu lil insani, ya, as-saqli wan naum, iaitu mereka akan rasa berat dan juga membawa kepada tidur. Jadi ulama kata apa? Wa ala hadzal qismi, dan inilah bahagian ataupun yang manusia, ya, bahagian inilah ghalib, yang kebanyakan manusia bila mana makan memenuhi lebih daripada 2/3 daripada perutnya, hukumnya adalah makruh. Yang keempat, Allahumma salli ala yang ketujuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu dia makan, ya, ayakula ziyadatan, iaitu dia makan lebih daripada, ya, kadar tadi, ya, ila ayyatadarrar, iaitu melebihi apa? Melebihi tahap yang sepatutnya sehingga memudaratkan. Inilah dipanggil sebagai lahap lah, bahasa mudahnya. Ini nak kata buruk makan. Bahasa mudah, makan sampai nak termuntah, contoh dia kan. Ada orang memang ada jenis makan macam tu. Nak lagi sampai nak termuntah baru nak berhenti. Maka sebagai ulama kata hukumnya haram di situ. Maksudnya bukan makanan tu haram, cara dia makan tu, kerana boleh memudaratkan diri. Boleh memudaratkan diri. Itulah martabat ataupun peringkat orang-orang yang makan. Jadi kita ambil yang wajib makan, yang sunnah makan, yang harus makan, itu sudah memadai. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Kita akan jelaskan tadi berkenaan dengan keburukan kenyang. Kita tengok pada matan tadi, hendaklah dia berhenti sebelum kenyang, kerana perut yang kenyang itu akan pertama yuqassil qalbah, mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Wa yufsidu dhihna, dan juga akan menumpulkan zihin. Zihin ni akal kita, otak kita. Jadi bila kita terlalu banyak makan, ya, makan ni maknanya selagi perkara itu harus, silakan kita makan. Contohlah, kita makan dekat hotel, boleh sebenarnya, tapi berpada-pada. Jangan sebab makan ke hotel bayar satu pack RM40, kita ambil macam makan 40 orang macam tu. Ambil ala kadar. Siapa suruh makan kat hotel, kan memang bayarnya mahal, ya. Jadi kita tahu kita makan ala kadar, maka, ya, terpulang kepada kita. Ya, kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makan sekadarnya, makan yang tidak menyebabkan kita sakit. Apa lagi keburukan kenyang? Maknanya terlalu kenyang di sini lah. Ya. Wa yubtilul hifdha, iaitu akan melemahkan hafalan, ya. Melemahkan hafalan. Wa yuqawwi syahwat, dan juga memperbanyak ataupun menguatkan syahwat. Maksud menguatkan syahwat ni, siapa yang keinginan dia banyak, sebenarnya itulah tanda dia banyak makan.
Sebab itulah dalam kita nak menjaga diri kita untuk menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, memang ulama ajar antaranya riyadahnya adalah dengan 3 benda. Pertama, mengurangi makan. Bila kita kurang makan, maka keinginan kita kepada benda-benda dunia yang sedikit. Sebab tu istilah mudahnya, orang yang banyak berangan, yang banyak terbayang sana terbayang sini, kan, bila nak tu bila nak ni, tu tanda dia banyak makan sebenarnya. Nak tu nak ni tu maknanya keinginan. Ini dipanggil yuqawi syahwat, menguatkan syahwat. Pertama, kita sebut tadi, kena jaga 3 benda, iaitu mengurangi makan. Yang kedua, mengurangi kalam, kata-kata. Dan yang ketiga, mengurangi niam, iaitu tidur. 3 perkara ni kalau kita boleh usaha, Masya Allah, menjadi suatu perkara yang disebut sebagai taqarrub, pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga antara keburukan kenyang ini, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa yuthaqqil al-a'dha'a 'anil ibadati wal ilm, akan memberatkan diri kita untuk ibadah, untuk menuntut ilmu. Dan kenyang dengan yang halal juga adalah punca kejahatan. Ni kata Imam Ghazali. Benda halal ni boleh kita nak ambil. Kita nak semua benda halal kat dunia ni boleh. Tapi bila berlebihan, maka dia akan membawa kepada keburukan. Betapa pula kenyang dengan apatah lagi, kata Imam Ghazali, apatah lagi sekiranya kita memakan makanan yang haram. Kalau makanan yang halal, kenyang sangat sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan nafsu syahwat kita bertambah, sehingga menyebabkan syaitan mudah menggoda kita, memberatkan ibadah. Itu kalau kita kenyang yang halal, apatah lagi yang haram. Oleh itu, mencari makanan yang halal adalah wajib bagi setiap orang Islam, dan berbuat ibadah atau mencari ilmu dengan memakan makanan yang haram adalah seperti membuat sesuatu binaan di atas longgokan sampah. Ini perumpamaan yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Habis itu, Ustaz, makan banyak kat rumah saya ni, Ustaz. Nak buat apa makan banyak-banyak ni? Nak buat apa makan banyak-banyak? Jiran sebelah ada, kan? Kawan-kawan kita ada. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terpulanglah. Kalau beli ayam, bagi makan ayam. Jadi kita berpada-pada. Berpada-padalah kita dalam menjaga perut kita. Dan juga perut itulah sebenarnya antara punca kepada segala penyakit. Punca pada segala penyakit. Apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju kasar, dan merasa cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti daripada tepung yang kasar, dan engkau mampu meninggalkan kelazatan gulai, kalau kita ke hari lah, maka pasti makanan yang halal itu cukup bagimu. Harta yang halal itu sebenarnya banyak, dan engkau tidak dituntut memeriksa sampai kepada perkara-perkara kecil. Bahkan memadailah bagimu bahawa engkau menghindari apa-apa yang engkau telah kenal pasti harta tersebut haram. Dengan apa? Dengan bukti-bukti yang nyata yang telah sabit. Seperti contoh, kalau kita ikutkan sebenarnya waktu PKP ni kan, sebenarnya cukup je makan, insya-Allah. Cuma kadang-kadang kita lah orang Melayu, makan tu kadang-kadang sampai apa? Sampai 3-4 kali, sampai 5-6 kali. Kalau tak PKP 5 kali sehari, sekali PKP 10 kali sehari, kan? Contoh. Jadi sebenarnya memadai. Apa yang kita dah makan biasa tu sebenarnya memang rezeki yang telah cukup Allah Ta'ala bagi. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kita nak memilih makanan pula, maka kita tidaklah dituntut kita mengkaji terlalu detail. Contoh beras ni siapa yang jual, yang jual ni dia kerja apa, adakah dia ni pernah buat maksiat ke tidak, tidak sampai ke tahap itu. Maknanya telah secara zahirnya kita nampak benda itu halal. Kalau kita di Malaysia ni cap halal lah, maknanya halal yang diiktiraf, maka insya-Allah halal lah perkara tersebut, dan mengambil ataupun membelinya dengan cara yang halal, dengan rezeki yang kita cari dengan jalan yang halal. Baik, Allahumma salli ala Muhammad.
sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun harta yang sudah nyata haram, maka hal ini sudah tidak perlu diterangkan lagi. Dan harta yang disangkakan haram dengan beberapa tanda ialah seumpama harta raja-raja yang zalim. Ini kalau kita nak ceritalah, ya, mungkin zaman dulu, ya, kalau kita tengok bukan zaman dulu sajalah, mungkin zaman sekarang pun, ya. Maknanya orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan ni dia kena jujur lah. Harta yang dia makan tu dia kena jaga. Dia kena jaga. Maknanya ada harta-harta itu daripada harta rakyat contoh dia. Maka perkara ini dia kena jaga, ya, supaya dia tidak termakan dalam bahagian-bahagian yang bukan hak dia. Jadi sebab itu disebut oleh Imam Ghazali seumpama harta raja-raja yang zalim, maknanya mungkin dia merampas hak rakyat ketika itu, ya. Dan pegawai-pegawainya dan harta orang yang tidak ada pekerjaan kecuali hanya meratap orang mati. Ataupun orang yang memang dia tak ada kerja tapi kerja dia adalah niyahah. Kerja dia dulu memang ada jenis orang dia dibayar untuk meratapi kematian. Maka harta dengan cara tersebut juga haram, ya. Tidak dibenarkan. Ataupun harta menjual arak ataupun bermuamalah dengan cara riba, ya. Hari ini kita terlibat dengan, ya, perbankan konvensional, ada syariah, ada, kita wajib pilih yang syariah. Wajib hukumnya kita memilih yang syariah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenderaan, rumah sebagainya wajib kita memilih syariah sebab kita telah ada dia punya alternatif dia. Telah ada alternatif. Ataupun berjual beli seruling dan alat-alat muzik dan seumpamanya. Maknanya perkara senang ceritanya, contoh membeli perkara yang melalaikan. Banyak benda yang melalaikan kita, ya. Jadi kita kena fikir dalam kita, walaupun rezeki kita halal, kita beli barang tu benar-benar berguna ataupun tidak. Benar-benar kita pakai untuk mendekatkan diri pada Allah ataupun sekadar kita beli itu untuk saja-saja. Ya. Jadi semuanya terpulang kepada niat masing-masing. Ada orang dia suka kumpul benda, ya, dia suka kumpul barang-barang lama contoh dia, tapi dengan niat apa? Dengan niat dia ada rezeki kan, kalau orang nak beli aku jual lah. Tidak ada masalah, hukumnya harus untuk apa? Untuk muamalah. Ya, ataupun ada jenis orang yang dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia suka mengumpul barang-barang yang orang lain tak ada. Contohnya ikan laga yang mahal contoh kan. Niat kita lah untuk mencari rezeki dan sebagainya, hukumnya adalah harus. Taib. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara harta yang jelas haram adalah harta wakaf yang, ya, dimakan tidak mengikut syarat. Harta wakaf ni pun kita kena jaga-jaga, ya. Maknanya jangan sampai kita termakan, maknanya yang telah diwakafkan, ya. Maknanya tidak boleh kita guna sembarangan. Tapi ada wakaf-wakaf yang kita dibenarkan makan. Contohnya kita wakafkan pokok pelam kat masjid, kita wakafkan contoh sejadah contoh dia, maka kita boleh pakai. Tapi bukan bawa balik lah, kita pakailah di masjid. Kita wakafkan Quran, kita boleh baca Quran. Kita wakafkan buah pelam dekat masjid, kita boleh makan buah pelam tu. Tapi sekadarnya, bukan kita ambil jual pula lagi pelam tu contoh dia, ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena faham betul-betul. Kena faham betul-betul. Baik, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan sesiapa yang mengerjakan maksiat akan ditolak segala syahadat persaksiannya, dan begitu pula haram mengambil harta atas nama tasawuf, yakni bagi orang yang bukan ahli tasawuf, daripada harta wakaf yang dikhususkan buat mereka. Di zaman dulu ada orang yang mengaji, orang yang mengaji memang bidang tasawuf, maknanya termasuk dalam talibul ilmi, maka layak mereka untuk mendapat zakat. Bukan bidang tasawuf sajalah, apa-apa saja bidang. Bidang syariah ke, bidang usuluddin ke, dan juga bidang-bidang yang lain, tetapi yang dituntut di situ adalah zakat talibul ilmi, ya, maknanya bagi orang yang fi sabilillah. Dan telah kami sebutkan keterangan yang luas tentang harta syubhat halal dan haram dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan ada rezeki belilah, dah ada pun terjemahannya saya tengok, ya, kitab Ihya Ulumuddin, ya, yang tuan-tuan boleh cari, boleh baca, insya-Allah
Mudah-mudahan dengan kita memiliki kitab, ya, ulama-ulama terdahulu, kita beli kitab ni sebagai suatu pelaburan. Jangan rasa rugi. Ya, beli mahal tak apa, 100 lebih, 200, 300, 500, ya. Kita baca, dan kalau kita tidak faham, maka rujuklah guru-guru yang pernah mengaji. Rujuk guru-guru yang pernah belajar dengan guru-guru yang bersambung sanadnya. Maka bersambunglah kefahamannya, insya-Allah. Jadi insya-Allah, ya, saya rasa pun kita dah sampai pada penghujungnya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada Isnin yang akan datang. Ya, kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu menjaga kemaluan. Iaitu menjaga kemaluan ini sebagai suatu jalan untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu, insya-Allah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita mengikuti majlis ilmu ni, Allah jaga kita daripada wabak ini dan seluruh, ya, kaum muslimin muslimat, khususnya di negara kita di Malaysia ini, Allah Ta'ala selamatkan daripada wabak COVID-19 ini. Dan insya-Allah kita akan bersama-sama seperti dahulu kita kuliah di Masjid Surau, insya-Allah. Jadi sekadar itu, yang baik sekali datang daripada Allah, yang kurang lemah dan hina datang kekurangan diri sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.